Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Ya, juga harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya. Jadi sekarang kita sambung sejarah tingkatan 4. Oke, bab 6 sudah. Oke, yaitu ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Oke, jadi kita tahu sudah kan komunis, kita sudah cerita di bab sebelumnya tentang komunis. Oke, bagaimana mereka juga terlibat dalam semasa peristiwa penjajahan Jepun. Ya, jadi perkembangan komunis nih, ini juga ringkaskan bab 6 nih ya. Perkembangan komunis ini berlaku sejak meletusnya Perang Dunia Kedua, yaitu zaman pendudukan Jepun. Jadi selepas Jepun menyerah kalah, British perlu masalah untuk recover semua kan, untuk balik ke tanah Melayu kan. Jadi kekosongan politik pada masa itu, di tanah Melayu pada masa itu menyebabkan komunis mengambil kesempatan untuk mencapai cita-cita mereka, yaitu menjadikan tanah Melayu ini sebagai sebuah negara republik, negara republik komunis lah. Jadi eh, macam-macam lah usaha mereka lakukan. Mereka melumpuhkan ekonomi, mengganggu kestabilan politik, dorang sabotage, rosakkan jalan kereta api. Macam-macam lah dorang buat keganasan, untuk menguasai tanah Melayu. Tetapi hasil kerjasama penduduk tanah Melayu dan juga British, komunis ini dapat dihalang, dapat dibanteras dengan baik. Jadi itulah sinopsis untuk bab ini. Tapi dalam bab ini kita akan belajar empat perkara, yaitu latar belakang pengaruh komunis di negara kita, macam komunis ini apa, dari mana mereka datang, dan macam mana mereka mulai bertapak di negara kita. Dan yang kedua 6.2, ancaman komunis di negara kita. Apa yang mereka buat? Apa mereka buat di negara kita? Apa keganasan kejahatan yang mereka lakukan? Dan yang 6.3, usaha menangani ancaman komunis. Macam mana kita mau melawan komunis ini? Apa usaha yang dilakukan? Dan yang terakhir 6.4, yaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Misal zaman komunis ini darurat diadakan kan? Jadi apa kesannya kepada negara kita? Jadi ada empat subtopik dalam bab 6 ini. Jadi cikgu akan pecahkan kepada 4 video lah. Jadi dalam video pertama ini cikgu akan cerita tentang macam mana latar belakang komunis di negara kita ni. Macam mana orang boleh masuk. 6.1, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Alright. Jadi untuk pengetahuan anda, cikgu gunakan buku teks 100% untuk sebagai rujukan untuk pembelajaran kita. Sebab cikgu yakin semua lah pelajar ada buku teks kan. Jadi semua boleh guna untuk merujuk. Jadi kita gunakan buku teks ni. Right, kita gunakan semaksimumnya. Sama ada buku teks yang fizikal, yang buku sebenar-benar buku, ataupun macam yang cikgu guna ni. Cikgu guna buku teks digital. Alright. Jadi apa itu komunis? Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menulis karya Komunis Manifesto dan Das Kapital. Perkataan komunis ini membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis lah. Komunisme ini yaitu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Maksudnya orang punya sistem politik dalam negara komunis ini, semua kekayaan negara, harta apa semuanya milik kerajaan. Negara yang control everything, kerajaan yang control everything. Termasuklah harta kekayaan negara. Maksudnya harta yang dimiliki oleh rakyat pun milik negara juga. Jadi itu orang punya sistem politik berdasarkan fahaman komunis ini. Jadi percobaan untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita bermula sejak 1920-an awal lagi. Terdapat 2 negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis, yaitu China dan Indonesia. Alright. Jadi yang China dan Indonesia lah yang paling kuat komunis. China lah terutamanya. And then macam mana pengaruh komunis dari China? Ideologi komunis ini bermula masuk negara kita awal 1920-an, melalui parti mereka, yaitu Parti Kuomintang. Nama Inggrisnya Pak Kuomintang. Yang beribu pejabat di China. Jadi lepas itu mereka buka cawangan di hampir semua bandar di tanah Melayu. Semua lah bandar utama Seremban, Melaka, KL kan, Sungai Petani. Lepas itu mereka ada banyak lagi pertubuhan persatuan di bawahnya, yang bergerak dalam kalangan orang Hailam. Orang Hailam ni salah satu suku kaum orang China. Jadi mereka tubuhkan Parti Komunis Cina PKC, dan ada lagi parti KMT. And then
Lepas tu, okey, Parti Komunis, okey, apa ni, Nanyang mereka tubuhkan juga, okey. Tapi gagal, mereka buatlah parti baru iaitu Parti Komunis Malaya. Jadi kalau dalam sejarah Malaysia yang kita fokus ialah Parti Komunis Malaya, okey, PKM. Alright, jadi mereka ini bertapak di negara kita dan okey, majoritinya mereka adalah orang daripada China. Alright, orang-orang dari China yang merantau ke tanah Melayu. Dan macam mana pula kalau dari Indonesia? Okey, 1920 pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin, Moiso, Budi Sujitro, okey, Hasan Noisi, Winanta, Sobakat dan Sultan Perpatih. Okey, Sultan Perpatih. Orang menyebarkan komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Okey, jadi PKI ini salah satu parti yang paling berkuasa di Indonesia pada masa itu. Okey, tapi mereka gagal menguasai Pulau Jawa dan menyebabkan mereka berusaha buka cawangan di tanah Melayu pula. Ya, memang kalau kamu belajar sejarah Indonesia, memang kejam nih PKI ini di Indonesia ni. Okay. Tapi usaha mereka menyebarkan ideologi komunis di tanah Melayu, kurang mendapat sambutan kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Ya memanglah komunis ini ganas-ganas orangnya. Ada orang ni tak peduli sangat agama pun. Jadi sabtu orang Melayu tidak suka dengan orang ni. Orang Melayu lebih pro British sebenarnya. Berbanding ni komunis ini. Right? And then seterusnya penubuhan Parti Komunis Malaya. 30 April 1930 Parti Komunis Malaya PKM ditubuhkan di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Lepas itu mereka sebarkan ideologi bergerak melalui apa? Kesatuan Sekerja, pertubuhan penerbitan akhbar dan sekolah-sekolah Cina. Alright? Dan PKM pula masuk dalam Kesatuan Pekerja untuk mengukuhkan lagi pengaruh komunis ini. Kesatuan Sekerja ni apa? Persatuan-persatuan buruh, pekerja-pekerja. Jadi start zaman pendudukan Jepun 1941 hingga 1945, mereka mula bertindak. Pertama mereka kerjasama dengan British untuk lawan Jepun sebab mereka ni tidak bengam juga dengan Jepun ni, komunis ni. Komunis ni terutama yang dari China. Sebab China kan dijajah oleh Jepun. Jadi mereka pun membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army MPJA ataupun Bintang 3 pada tahun 1942. Mereka ada tentera mereka sendiri. Mereka kerjasama dengan British. Mereka dibantu dari segi senjata, kewangan oleh British untuk sama-sama melawan Jepun pada masa itu. Jadi tiga organisasi yang berbeza lah dalam tanah Melayu pada masa itu. Tapi MPAJA ini, komunis ini bekerja sama pula dengan British untuk lawan Jepun. Sebab Jepun pada masa itu kuat, mereka yang menjajah tanah Melayu. Alright. And then selepas Jepun menyerah kalah, inilah masalahnya ni. Berlaku kekosongan politik di tanah Melayu. Jadi British lambat balik ke tanah Melayu, jadi diorang ambil kesempatan lah. Diorang keluar dari hutan, Bintang 3 ni. Mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India yang didakwa pernah bersubahat dengan Jepun. Semualah penduduk-penduduk tanah Melayu yang pernah bersubahat dengan Jepun, mereka bunuh semua. Dendam tu kan dengan Jepun. Dan apabila BMA ambil alih, British Military Army, British Military Administration, kita sudah belajar di bab sebelumnya, di bab 4 kalau tidak silap cikgu. Orang British sudah sampai, MPJ dibubarkan. Maksudnya tiada sudahlah MPAJ ni yang bekerja sama dengan British kan. Dan PKM ni, Parti Komunis Malaya ni, dorang British benarkan mereka bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu, parti politik yang sah. British tidak halang mereka. Jadi mereka pun PKM ni masihlah ada peluang untuk meneruskan ideologi mereka. And then apa lagi? Ahli-ahli PKM ni, dorang masuk dalam brigade aktif dalam Kesatuan Sekerja, iaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions, PMFTU. And then orang-orang komunis ini berjaya menguasai 335 Kesatuan Sekerja dan menyusup masuk dalam PKMM, Persatuan Melayu Muda, MDU dan juga Putra MCJA. Ini yang kita belajar yang sebelum ni kan, Persekutuan Tanah Melayu kan, Putra dan MCJA. Dorang ni orang-orang komunis, berpikiran komunis. Tapi mereka berselindung di sebalik parti-parti politik yang sah pada masa itu. Terutamanya Putra dan MCJA. Tidak kira lah yang Melayu kah, yang Cina kah, yang India. Jadi gerakan komunis ini dianggap mengancam keselamatan dan juga ekonomi negara. Jadi British bertindak meluluskan Trade Union Ordinance nomor 9 1948. Ini ordinance ni undang-undang baru.
Apa tuh ordinan? Apa beza ordinan dengan akta? Ordinan ini undang-undang yang dibuat oleh British sebelum merdeka. Ya, itu namanya ordinan. Ya, tujuannya apa undang-undang nih? Menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan akhirnya mengharamkan PKM. Nah, sebelum ini dibenarkan. Ya, tapi sebabkan mereka nih bahaya, ya, dorang menentang British. Jadi kerajaan British pada masa itu mengharamkan Parti Komunis Malaya di tanah Melayu. Oke. Jadi macam mana orang-orang komunis nih? Macam mana mau tahu dorang nih? Kebanyakannya dorang nih kayak tidak nampak lah, kayak orang tidak ketara lah mereka nih orang komunis kan, kayak melainkan mereka pakai uniform tuh apa bintang 3 tuh ya. Jadi pada masa ini memang orang komunis sangat ramai, orang-orang yang berideologi komunis sangat ramai di tanah Melayu pada masa itu. Oke, jadi dia bahayalah untuk betul kekuasaan British, bahaya untuk penduduk tanah Melayu juga. Oke, jadi begitulah. Oke, sedikit tentang latar belakang komunis di tanah Melayu. Oke, kamu ingat saja. Oke, mereka bergerak melalui apa? PKM, yaitu Parti Komunis Malaya. Lepas itu orang-orang mereka nih, oke, ada juga di dalam Kesatuan Sekerja, ada dalam parti Kesatuan Melayu Muda, ada dalam MDU, ada juga dalam Putra MCJE. Jadi mereka nih di mana-mana ada. Oke, jadi bahaya untuk British pada masa itu. Oke, takut nanti dorang lebih berkuasa, dorang kumpul ramai pengikut, dorang berperang pula dengan British. Oke, jadi sebab itulah PKM diharamkan oleh British. Alright, jadi itu saja. Pas ini kita cerita pula apakah bentuk ancaman komunis terhadap tanah Melayu pada masa itu. Apa yang keganasan yang mereka buat. Alright, oke, kita rehat dulu. Pas ini kita sambung di 6.2. Oke, selamat mengulang kaji.